khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak didik. Yang dikasihi sekalian, bertemu kita untuk kali yang keempat, untuk minggu yang keempat dalam pembelajaran bahasa Melayu tahun 5. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Semoga anak-anak yang saya kasihi dalam keadaan sihat selalu, insya-Allah. Okey, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran. Masih lagi di unit 1. Mesti ada yang tertanya, unit 1 tak habis-habis. Memanglah kan kita belajar pun dalam musim PKP. Kita walaupun sedikit tapi sangat bermakna. Masih lagi unit 1, masyarakat penyayang, dengan tema kemasyarakatan dan topiknya adalah pusat transit. Apa maksud pusat transit? Nanti kita tengok sama-sama. Dan SK-nya ialah 511 memahami dan menggunakan kata nama. Mengikut konteks dan pada akhir pembelajaran nanti kita akan dapat mempelajari, menyenaraikan kata nama am berdasarkan teks dan gambar dengan menggunakan peta buku. Okey, ada yang mungkin akan berkata, kata nama am senangnya. Memang, kata nama am ni sejak awak mula belajar bahasa Melayu di tahun 1. Macam kita belajar minggu lepas, peribahasa. Kan, memang dah pernah belajar. Tetapi mungkin pada kali ini, kita upgrade sikit pengetahuan tentang kata nama am ini. Nanti kita lihat, apakah penamaan ilmu yang terdapat dalam pembelajaran kali ini. Kita akan sama-sama lihat dan pelajari. Dan sebelum itu, pesanan saya seperti biasa, jangan lupa jangan lupa sediakan buku teks tu siap-siap. Ni dah buka YouTube, tapi buku teks tak sedia, buku nota tak ada, pensil tak ada. Macam mana nak catat, macam mana nak belajar? Kita buat konon-konon macam kita ni sedang dalam sesi pembelajaran bersemuka. Kan seronok macam tu. Jadi apa sedia dah semua. Macam cakap minggu lepas lah, janganlah macam tengok wayang, tengok TV, duduk melangot dekat situ kan. Okey, dah apa sedia? Okey. Ingat, kita akan terus kepada sesi seterusnya. Okey, kalau ada buku teks, buka buku teks, muka surat 6. Okey. Dalam buku surat 6 ini kita lihat tajuknya apa tu? Pusat transit. Dah buka dah belum? Dah buka? Okey, kita teruskan. Dia tertutup sedikit dia terkuasa tu, tapi tak apa, nampak. Okey, pusat transit. Jawatan Kuasa Taman Seri Damai telah membuka operasi pusat transit untuk anak-anak penghuni taman. Apa tu pusat transit? Diteruskan pembacaan. Pusat transit anak pesayang Taman Seri Damai. Pusat jagaan sementara bagi kanak-kanak berumur 6 tahun hingga 12 tahun. Pusat jagaan sementara rupanya. Penyediaan perkhidmatan pengangkutan untuk mengambil murid dari sekolah. Pusat transit dan menghantar murid ke sekolah semula bagi aktiviti co-curriculum. Bagusnya. Program komuniti perhatian ini membantu ibu bapa yang bekerja untuk mengurus anak selepas sesi persekolahan. Ya Allah, itu yang sangat menarik. Memang sangat bagus. Ini semua akan terhasil jika berlaku, jika ada kerjasama, ada persefahaman di antara satu sama lain di dalam satu komuniti. Alhamdulillah. Baiklah, kita lihat gambar yang pertama dan yang kedua. Kita lihat, itu dia. Gambar Sofia menaiki van sekolah ke pusat transit. Ini sekolah Sofia. Ini Sofia. Dia keluar dari sekolah, dia masuk ke dalam van. Sudah tentunya pakcik yang sedang membawa van ini merupakan ahli komuniti Taman Seri Damai. Nampak tak? Okey. Gambar yang kedua. Sofia dan rakan-rakan tiba di pusat transit. Mereka disambut oleh penjaga pusat transit.
Ya Allah, bagusnya. Lihat. Kan seronok. Mudah ibu bapa. Tak perlu risau lagi. Okey, baiklah kita lihat gambar yang seterusnya, iaitu gambar yang ketiga dan yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Setelah mandi dan menukar pakaian, Sofia dan rakan-rakan makan tengah hari. Siap makan tengah hari lagi tu disediakan. Menarik sungguh idea mereka ini. Okey. Lihat gambar yang keempat. Pemandu van sekolah menghantar Sofia dan rakan-rakan ke sekolah untuk aktiviti co-curriculum. Jadi dah tukar pakaian, dah mandi, dah bersiap-siap semua, dah makan, dah kenyang, dah solat, pergi semula balik ke sekolah untuk aktiviti co-curriculum. Itu tadi peranan dan peranan yang dimainkan oleh pusat transit lah. Pusat transit tadi sangat menarik. Okey. Sekarang kita lihat kata nama am. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal sesi pembelajaran kita tadi, di mana kita akan upgrade pengetahuan kata nama am kita. Jika sebelum ini mungkin anak-anak didik mengetahui kata nama am ini sekadar kata nama am adalah kata nama ataupun golongan kata yang dipecahkan kepada manusia secara umum, haiwan secara umum, benda secara umum dan juga nama tempat secara umum. Okey, pada kali ini kita upgrade sikit pengetahuan kita di mana kita bahagikan kata nama am ini kepada hidup dan tak hidup. Apa tak tu? Hidup dan tak hidup. Di mana hidup kita bahagikan kata namaan hidup manusia dan juga kata namaan hidup bukan manusia. Kalau kata namaan hidup manusia seperti doktor, guru, jururawat, jurutera, juruterbang, murid, pekebun, itu adalah golongan kata nama am hidup manusia yang umum. Yang umum. Dan kata nama am hidup bukan manusia pula, sebagai contohnya ialah harimau, ulat, burung, kambing, ular, siput, yang bukan manusia lah, yang haiwan. Okey, itu adalah kata nama am hidup bukan manusia. Dan satu lagi pecahan kata nama am ialah tak hidup. Kata nama am tak hidup, di mana kata nama am tak hidup dibahagikan pula kepada konkret dan abstrak. Di sinilah mungkin perbezaan ilmu ataupun peningkatan ilmu yang mungkin sebelum ni anak-anak tak tahu. Jadi hari ni kita belajar, kita upgrade sikit, kita tingkatkan sikit pengetahuan kata nama am kita dengan kata nama am tak hidup konkret dan abstrak. Apa maksud kata nama am tak hidup konkret? Contohnya macam kereta, meja, kipas, kerusi, pagar, batu, apa-apa sahaja yang kita boleh sentuh, kita boleh lihat, boleh sentuh. Itu kata nama am hidup tak konkret. Manakala kata nama am tak hidup abstrak adalah yang kita tak boleh sentuh, yang kita tak boleh nak tengok. Kita tak boleh sentuh, tak boleh nak tengok. Contohnya macam mana cinta. Macam mana nak tengok cinta? Boleh nak tengok cinta. Macam mana kita nak tengok mimpi gembira, orang bergembira ketawa, kita boleh tengok, tapi macam mana perasaan gembira itu? Okey, kalau kita sebut perkataan bersatu, bekerjasama, bagaimana bersatu itu? Contohnya rancangan. Macam mana rancangan tu? Gerak kerja lain, rancangan itu sendiri. Itu semua adalah kata nama am tak hidup abstrak. Sebenarnya ada lagi pecahan-pecahan lain. Itu nanti kita belajar pada sesi-sesi yang seterusnya. Nampak tak? Mula-mula tadi kita kata apa? Kata nama am senang sangat. Nampak tak? Di sini ada penambahan sedikit ilmu daripada kata nama am asas
dulu yang anak-anak didik semua pernah belajar. So pada kali ini kita tambah sedikit. Saya ulang semula, kata nama am ada dua, hidup dan tak hidup. Okey? Yang hidup pula terbagi kepada manusia dan bukan manusia. Manakala kata nama am tak hidup terbagi pada konkret yang kita boleh sentuh, kita boleh pegang, dan yang abstrak yang kita tak boleh pegang, tak boleh sentuh. Tak boleh nak tengok direct begitu. Okey? Jadi macam mana? Okey? Ambillah nota. Ambil nota ataupun screenshot, tulis dekat mana-mana. Okey, anak-anak didik yang dikasih sekalian dapat. Okay, kita pindahkan. Kalau kita dah faham, kita lihat gambar yang kita dah sama-sama bincangkan tadi. Ada 4 keping gambar. Rasa-rasanya kalau kita tengok dalam gambar yang 4 ni, banyak tak kata nama am? Cuba tengok gambar yang pertama. Saya bagi contoh gambar yang pertama, kata nama am. Kalau kucing, kata nama am tak? Kata nama am kan? Bahagian yang mana? Kata nama am, hidup bukan manusia. Okey, apa lagi? Van, pemandu, murid perempuan, penunggang motosikal, bangunan sekolah. Nampak tak? Belum lagi tengok yang kedua, belum lagi tengok yang ketiga, dan yang gambar yang keempat. Banyak sangat kata nama am yang terdapat dalam gambar yang kita sedang bincangkan. Okey. So maka ini adalah latihan kita yang pertama untuk anak didik yang saya kasih sekalian. Okey, saya nak semua anak didik saya buat dalam buku bahasa Melayu, tata bahasa. Okey, tuliskan soalan itu, kemudian buat. Tadi nak apa? Gambar yang telah dibincangkan tadi dengan menggunakan peta pokok. Senaraikan kata nama am yang terdapat dalam petikan teks dan gambar yang telah dibincangkan tadi dengan menggunakan peta pokok. Okey, ingat lagi tak peta pokok macam mana? Okey, itu dah contoh. Saya tak nak campurkan sampai pembahagian tempat. Saya nak bagi simple saja, 3 saja saya ambil. So senaraikan. Kalau yang manusia, siapa yang ada kat dalam tu? Haiwan, apa haiwan yang ada? Dan benda dalam tu, apa benda yang ada? Senaraikan. Rasanya mudah sangat latihan ni. Okey, nampaknya anak-anak semua rasanya dah faham, tak ada masalah. Okey, dah ambil, dah tulis, dah catat. Boleh buat, nanti ambil gambar, hantar kepada saya melalui WhatsApp personal saya. Okey? Begitu juga dengan anak murid Cikgu Zaidah dan Cikgu Izdihan pun boleh hantar kepada guru masing-masing. Okey? Seterusnya kita lihat latihan yang kedua. Okey, ada 10 soalan. Anak-anak semua cuma perlu masukkan jawapan-jawapan kata nama am yang terdapat di dalam kotak-kotak di atas, dan masukkan di dalam ayat-ayat di bawah. Ada 10 ayat yang perlu dilengkapkan supaya menjadi ayat yang sempurna. Okey? Simple kan sesi pembelajaran kita pada kali ini, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat rasakan peningkatan atau penambahan ilmu baru yang sangat bermakna dalam sesi pembelajaran kita pada kali ini. Okey, itu yang terakhir. Sekian, selamat belajar. Terus memastikan kita jaga diri. Okey, jaga diri, jangan pergi ke tempat yang ramai, jangan bersalaman, jaga jarak, pakai mask. InsyaAllah kita terhindar daripada wabak ataupun daripada penyakit COVID-19, insyaAllah. Dan sehingga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye-bye. Cikgu Zaidah, Cikgu Izdihab yang sentiasa memberi kerjasama kepada saya, insyaAllah. Kita akan terus memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, insyaAllah. Sekian. Bye-bye.